Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang menganalisa untuk pair GBP USD. Apa khabar semua guys? Jadi selamat berhujung minggu semua. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, tadi kita telah membuat analisa untuk monthly GBP USD beserta dengan analisa weekly ya. Jadi pada mereka yang belum melihat analisa itu, silalah lihat video yang telah saya sediakan sebelum ini ya guys. Moga bermanfaat videonya, moga anda mendapat sedikit ilmu daripada apa yang saya sampaikan ya. Jadi hari ini, untuk video kali ini saya ingin mengajar sesuatu tentang perkara yang dikatakan sebagai satu confluence bagi kita menjadi lebih yakin bahawa GU ni confirm ke naik, GU ni confirm ke turun, macam itulah. Tapi untuk perkongsian ilmu kali ini, dia lebih kepada mereka yang ingin macam hold sesuatu position itu. Contohlah, anda tengah buy GU ini, macam mana anda nak yakin yang anda boleh hold buy anda tadi, macam mana anda boleh yakin bahawa GU ni akan naik. Jadi dia ada confluence dia. Contoh, anda kalau anda sell pula, apa yang perlu anda lihat untuk anda jadi lebih yakin bahawa position sell anda tadi adalah betul. Jadi ini lebih kepada macam nak hold position lah. Bagi tujuan entry tu dia tak adalah berapa sesuai sangat. Maksud saya permulaan entry itu tak berapa sesuai sangat. Dia sesuai juga digunakan untuk anda re-entry, maksudnya nak entry balik. Sebab ada kemungkinan dengan melihat perkara-perkara begini, anda mungkin trade dengan follow dia punya trend, follow dia punya trend. Jadi apakah perkara yang perlu anda lihat untuk mengetahui bahawa GU ni confirm ni naik ni, ni confirm turun ni, macam itulah. Okey. Jadi cara-caranya adalah, first, ini kita panggilkan sebagai confluence. Teknik ini saya pelajari daripada seorang sifu saya yang saya hormati, iaitu Zul Razak. Anda boleh ikut dia punya Facebook, type je dekat Facebook Zul Razak, dan di mana dia ada membuat webinar setiap hari bercerita tentang dynamic market. Itu dia setiap hari dia akan ajar, dia akan bagi tahu macam mana nak baca dynamic market ni, dan menggunakan Fibonacci lah, menggunakan wave lah. Banyak ilmu-ilmu tentang trade yang dia ajar di dalam di Facebook beliau kot, ataupun di grup Telegram ada confluence teknik. Anda boleh follow sifu saya itu, semana dia ada mengajar setiap hari. Jadi saya pun turut belajar daripada dia, dan saya membuat kesimpulan berdasarkan apa yang saya faham lah, Jadi perkongsian ilmu ini, kalau dia tak sesuai ataupun salah, saya mohon maaf, sebab saya bukanlah pakar dalam bidang ini. Cumanya saya faham mengikut apa yang saya fahami dan apa yang saya nampak. Okey, jadi sedia panjang pula dia punya cerita. Jadi baik kita direct to the point, dan takut nanti video ni menjadi terlalu panjang, sebab dia merupakan perkara yang mudah saja, perkara mudah saja. Okey, jadi macam mana kita nak tahu tadi, persoalan utama kita tadi, macam mana kita nak tahu GU ni confirm naik, GU ni confirm turun. Okey, jadi kita kena lihat ada beberapa perkara, iaitu satu, dalam market ni kita ada 3 instrumen utama, iaitu saham, kita ada bond sebenarnya,
kita ada USD, kita ada JPY. Jadi yang ini yang membentuk dynamic market ni lah. Ini berdasarkan apa yang saya faham saja. Okey. Jadi kita ada saham ni lebih kepada indeks dynamic, USD dynamic, JPY dynamic. Saya gunakan ketiga-tiga perkara ini untuk meyakinkan saya bahawa GU ni turun ni. Okey, GU ni naik ni sebab ini. Itu kita panggil sebagai confluence. Jadi contoh pada sebelah pagi, sebelah pagi kita kena tengok pada bahagian saham. Kalau anda menggunakan broker FBS ada menyediakan kita namakan sebagai CFD future tu. Dan dia ada sediakan Nikkei lah, Nasdaq lah, DAX 30 lah, ada macam-macam lagi lah. Ini merupakan pasaran saham tau, pasaran saham ni dia terbahagi kepada sesi-sesi lah. Okey, sebagai contoh pada sesi pagi biasanya kita akan tengok Nikkei, Nikkei 225. Pada sebelah petang kita tengok DAX 30 sebab pasaran UK buka, Eropah buka, kan. Jadi kita tengok DAX 30 itu saham. Dan malam kita tengok Nasdaq. Okey, sebagai contoh pada sebelah pagi kita tengok Nikkei. Kita tengok Nikkei. Jadi kita buat analisa berdasarkan apa yang ada sekarang. Contoh aja. Maksudnya contohlah hari ini merupakan hari trade. Contoh hari ini merupakan hari trade. CS ni tengah bergerak sekarang. Jadi kita boleh tengok pada first, contoh ni sebelah pagi kita tengok Nikkei. Apa yang berlaku kepada Nikkei? Nikkei ni mewakili saham lah. Saham. Sebab Nikkei ni pasaran saham Jepun. Jadi kita tengok contoh sekarang ni, Nikkei tengah turun, kan. Nikkei tengah turun. Jadi kita tahu bahawa saham ni tengah pun turun. Dia tengah membuat penurunan. Contoh dia tengah buat penurunan. Untuk confirm lagi, kalau daily tu dia terlalu besar sangat sebab kita nak entry pada semasa. Jadi kita tengok secara overall lah. Kita tengok macam contoh macam ni. Ni turun ni, tengah turun ni. Sebab dia dah daripada atas ni dia turun sampai bawah ni, naik dia turun, dia naik balik. Jadi ni dia naik sikit lah, tapi secara puratanya Nikkei ni tengah turun. Nikkei tengah turun. Jadi kita tahu pasaran saham sekarang ni dia tengah turun. Okey, sekejap lagi saya bagi syarat-syarat macam mana kita nak tahu GU ni turun ke, macam mana kita tahu GU ni naik. Okey, kita perlukan satu saham. Okey, saya perkenalkan dulu satu saham. Saham Nikkei kita tengok pada sebelah pagi. Pada sebelah petang kita tak pakai Nikkei dah. Kita tengok DAX 30. Pada sebelah malam kita tengok Nasdaq. Dia ada banyak lagi lah. ASX 500 lah. Apalah dia ada macam-macam jenis. Anda boleh tengok sebab saham ni kira mewakili satu saham is saham. Macam itulah. Okey, sebab kalau anda tengok secara keseluruhan, contohlah Nikkei ni turun kan, anda tengok kan daripada H1. Kalau anda tengok DAX pun mesti turun. DAX pun turun juga. Tengok Nasdaq pun mesti turun juga. Macam itulah. Jadi dia adalah satu entiti lah saham ni. Okey. Jadi kita balik tadi saham, contoh sebelah pagi kita tengok ni, saham tengah turun ni. Okey, saham tengah turun. Jadi selepas itu anda tengok yang seterusnya, yang utama dia UJ. UJ satu benda yang penting lah untuk kita tengok, untuk pastikan GU ni confirm turun ke, confirm naik ke. UJ kita cukup tengok saham tadi dikombinasikan dengan UJ. Begitu. Contoh macam tadi saham, kita tahu saham dah turun, dan UJ ni kita lihat dia tengah naik. Jadi kalau yang begini maksud dia USD sekarang ni dynamic market adalah dalam keadaan USD dynamic. Saya risau betul lah korang. Takut korang tak faham Maksudnya topik ini mungkin berat sedikit, tapi saya harap anda cubalah memahami dia. Okey. Jadi kita
saya cuba ringkaskan. Saham tadi turun, dekat UJ ni naik. Ini maksud dia USD Dynamic. Kalau saham tadi kita tengok saham dia turun, okey, lepas tu UJ ni pun turun. UJ pun turun. Kita tengok, UJ turun, saham turun. Itu kita namakan sebagai JPY Dynamic. Pada masa ini anda akan tengok keseluruhan XXX JPY akan turun, secara keseluruhannya XXJPY akan turun. Okey. Selepas itu, kalau anda lihat saham ni naik, contoh saham dalam keadaan menaik, UJ kita tak payah tengok dah. Dia naik ke turun ke, tak payah tengok. Kalau saham naik, insya-Allah GBP USD akan naik. Itu kita namakan sebagai indeks dinamik. Okey. Jadi secara kesimpulannya bagi mereka yang dah melihat video ini sekarang sampai saat ini, ini perkara yang paling penting lah, secara kesimpulannya untuk anda faham. Okay, sekiranya anda masih tak faham, sila tanya dekat sila komen pada video ini, insya-Allah saya akan cuba jawab menurut apa yang saya faham. Okey, jadi tahniah kepada mereka yang dah melihat video ini sampai saat ini, sebab ini yang paling utama dia, kesimpulan dia. Anda perlu tengok saham. Kalau saham turun, okey, syarat-syarat untuk GU tadilah. Okey, GBP USD sell maksudnya turun. GBP USD turun. Syarat untuk GBP USD turun adalah saham kena turun, UJ kena naik. Contoh macam ni. Okey, tengok Nasdaq turun, okey. UJ naik. Tengok apa berlaku dekat GU. GU turun. Tengok dia turunlah sikit ni. At least dia turunlah. Dia turun. Tapi biasa dia memang begitulah. Okey. Itu syarat untuk GU ini turun. Okey. Maksud dia ada kesamaan. Contoh kalau saham turun, katakan USD JPY ni turun juga. Jadi kemungkinan besar GBP USD ni dia akan sideways. Sebab itu JPY Dynamic. Dia bukan USD Dynamic. Dia JPY Dynamic. Tapi dia boleh turun lah. Cuma dia lebih kepada sideways dan turun. Dia tak boleh naik. Okey. Syarat utama untuk GU naik adalah saham naik pula. Saham kena naik. UJ tak kisah naik ke turun ke, tak kisah. Naik ke turun tak kisah. Asalkan saham naik, possible besar untuk GBP USD ini naik adalah amat tinggi. Tambahan lagi, kalau lebih kukuh lagi, kalau saham naik, contoh kita tengok Nikkei tadi, Nikkei ni tengah naik, lepas tu UJ turun. Itu pun boleh kita yakin bahawa GBP USD akan naik. Begitulah. Okey, jadi dia ada tiga benda utama yang anda boleh lihat untuk meyakinkan bahawa GU ni naik ataupun GU ni turun. Okey, saya rasa ini saja setakat ini dulu video untuk confluence ni lah, confluence teknik. Anda boleh kaji. Saya tak katakan benda ini salah atau mungkin ada kesilapan pada bahagian saya. Saya pun masih belajar lagi, tapi setakat ini inilah yang saya faham tentang dynamic market. Tapi saya akan cuba kaji lagi bagaimana dia punya teknologi itu sebenarnya. Tapi logik di sebaliknya memang ada. Okey. Jadi saya rasa sampai di sini dulu. Bagi mereka yang tak faham, boleh tanya pada ruangan komen dan saya akan cuba jawablah setakat yang saya faham. Betul ke tak betul, macam biasalah. Forex
benda ni pun nama dia forex, kemungkinan dia naik atau turun. Keputusan yang lepas tidak akan menjanjikan apa-apa untuk keputusan yang akan datang. Jadi pandai-pandailah jaga dia punya risk reward, money management semua. Itu yang paling utama. Okey. Jadi saya rasa sampai di sini dulu perkongsian ini sebab terlalu panjang. Saya CJJFX undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.